Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Ramli. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang salah satu tanda kiamat kecil, iaitu kematian para ulama dan artikel review. Untuk bab yang pertama, konsep ulama berdasarkan Al-Quran. Konsep ulama berdasarkan Al-Quran adalah ulama mempunyai rasa khasyah. Khasyah itu adalah bermakna takut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Maksudnya, dan demikian di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi menurut tafsiran Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah, sekaligus menunjukkan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah dalam menciptakan makhluknya. Dan orang yang benar-benar memberi penghayatan kepada kekuasaan Allah, mereka akan takut, mereka akan rasa takut kepada Allah SWT, dan mereka lah golongan ulama. Seterusnya bab yang kedua, iaitu ciri-ciri ulama. Ciri-ciri ulama pewaris Nabi. Wa innal ulama warathatul anbiya, hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan seterusnya daripada Abu Imam Al-Qasim, ulama ni mereka mengetahui sifat Allah, keadilannya, ketauhidannya, memperbesarkan kekuasaannya. Dan menurut Imam An-Nawawi pula, ulama ni sentiasa melakukan kebajikan dan meninggalkan larangannya, tidak menyukai kemewahan, sentiasa memberi nasihat, mencegah kezaliman, membimbing untuk mencari redha Allah, tidak mengeluarkan fatwa tanpa selidik. Seterusnya bab yang ketiga, peranan ulama. Peranan ulama, mereka membimbing masyarakat ke arah yang benar, iaitu ke arah agama Islam, menyampaikan ilmu pengetahuan dengan berdakwah, supaya manusia lebih mengenal Islam dengan lebih dalam, memberikan contoh tauladan yang baik, menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat surah Al-Imran ayat 104, yang bermaksud dan jadilah di antara kalian umat yang menyuruh kepada kebaikan, dan mereka yang menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari melakukan kemungkaran, dan mereka lah golongan-golongan yang beruntung. Seterusnya bab yang keempat, kedudukan dan keistimewaan ulama. Orang yang berilmu diangkat darjat oleh Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, maka berdirilah kamu, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa darjat, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi daripada ayat ini kita dapat faham bahawasanya Allah akan mengangkat darjat orang yang berilmu, sebagaimana definisi ulama, iaitu mereka yang mempunyai ilmu, mereka cendekiawan, ilmuwan. Jadi Allah akan mengangkat darjat mereka. Seterusnya, didoakan daripada semua makhluk. Sabda Nabi,
فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. Keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian baginda melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut di dalam sarangnya, sampailah ikan paus di laut, mereka mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi daripada hadis Nabi itu tahu kita bahawa orang ulama, orang alim, mereka ni lebih baik daripada ahli ibadah yang tiada ilmu. Jadi mereka ini sentiasa berada dalam keadaan rahmat Allah SWT, di mana semua makhluk akan mendoakan mereka. Terusnya bab yang kelima, iaitu perbahasan mengenai kematian ulama. Jadi antara salah satu bukti kematian ulama ini adalah tanda kiamat, sebagaimana sabda Nabi, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Jadi menurut Imam Nawawi, ilmu diangkat dalam sabda Nabi tersebut bukanlah bermaksud menghapuskan ilmu dari dada, tetapi dengan mematikan para ulama. Dan firman Allah SWT, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Maksudnya, dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepinya. Surah Ar-Ra'd ayat 41. Jadi menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini adalah berkaitan dengan kehancuran bumi, di mana kehancuran bumi itu adalah bermaksud kematian ulama. Seterusnya bab yang ke-6, berkaitan ilmu diangkat dengan ulama. Menurut Syekh Saleh bin Fauzan, 3 cara Allah mengangkat ilmu adalah dengan yang pertama, Allah akan mengangkat rasa takut, khasyatullah, di mana rasa takut ini adalah perkara yang paling utama, aspek yang paling utama kepada manusia, menyebabkan mereka lebih bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mematikan para ulama. Yang ketiga, sumber Al-Quran, sumber yang tertinggi iaitu Al-Quran diangkat. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata, umat manusia wajiblah mencari ilmu sebelum ilmu itu diangkat, kerana dengan kehilangan ilmu itu adalah disebabkan kematian perawi dan sarjana Islam. Jadi perawi dan sarjana Islam ini adalah bermaksud ulama. Seterusnya bab yang ke-7, iaitu kesan-kesan kematian ulama. Yang pertama, tersebarnya kebodohan dan kejahilan, di mana kita tahu ulama ini para ilmuwan. Sekiranya tiada para ilmuwan di dunia ini, maka hilanglah tempat pergantungan manusia. Masa itulah munculnya ahli-ahli fatwa yang sesat, munculnya golongan ulama as-su. Ahli-ahli fatwa yang sesat ni mereka hanya mengharapkan media massa dan laman web semata-mata. Mereka memberikan fatwa tu tanpa penyelidikan dan hanya dengan hawa nafsu sahaja. Manakala golongan ulama as-su pula, mereka yang mempermainkan agama, mereka yang mempergunakan agama. Dan Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi pernah berkata bahawa golongan yang paling baginda takut, golongan yang paling Nabi takut adalah golongan ulama as-su. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah ahli ibadah yang jahil dan ahli ilmu yang fasik, dan mereka ni akan menjadi cabaran yang besar kepada umat manusia, umat Islam terutamanya. Okey, seterusnya adalah ulasan artikel. Untuk ulasan artikel, saya pilih jurnal aplikasi konsep ulama dan intelektual satu penilaian kritis. Jadi jurnal ni di bawah jurnal Usuluddin yang jilid 11 terletak pada muka surat 19 hingga 32. Penulisnya adalah Prof. Dr. Muhammad Syukri bin Ahmad. Diterbitkan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, dan diterbitkan pada Jun 2000. Pengenalan penulis dan pemikirannya. Nama penulis Prof. Dr. Muhammad Syukri bin Ahmad. Beliau menetap di Kampung Teluk Jawa, Padang Hang, Kedah. Beliau juga telah menulis 14 buah buku, 21 penulisan akademik, 38 proceeding dan memberikan ceramah-ceramah umum. Menjabat sebagai jawatan Profesor Madya dan Profesor pada tahun 2013 dan 2016. Beliau mempunyai gaya pemikiran yang kritis. Komentar artikel dan gaya penulisannya. Jadi penulisannya ni lebih kepada mengemukakan pendapat, hujah dan dalil serta pandangan para ilmuwan, sama ada dari luar ataupun dalam negara. Penulisan ini mempunyai kredibiliti dan tingkat kepercayaan yang tinggi disebabkan beliau membawa pelbagai hujah, sama ada hujah Islam ataupun hujah orang Barat. Beliau juga menggunakan bahasa yang mudah dan senang difahami. Ringkasan jurnal. Okey, untuk ringkasan jurnal, penulis menerangkan definisi konsep ulama, di mana ulama ini digelar sebagai sarjana Islam, dan ulama juga merupakan pewaris Nabi, sebagaimana mafhum Nabi, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama ini adalah para pewaris Nabi. Dan penulis juga mengetengahkan hubungan ulama dan intelektual. Di dalam artikel ini, penulis menceritakan persamaan dan perbezaan antara ulama dan intelektual. Isu yang dibawa penulis. Yang pertama, definisi dan makna pengertian sebenar ulama dan cara mengenalinya. Dan yang kedua, persamaan dan perbezaan antara makna ulama dan intelektual dari segi bahasa dan istilah. Pernyataan ulama adalah intelektual dan orang yang berintelektual bukan ulama. Jadi di dalam artikel ataupun jurnal ini, inilah 3 isu yang dibawa oleh penulis, di mana penulis hendak mencari makna yang sebenar ulama dan persamaan perbezaan antara ulama dan intelektual, dan menolak pernyataan ulama adalah intelektual, orang yang berintelektual bukan ulama. Antara isu yang menarik perhatian saya, di mana penulis mengetengahkan pengertian ulama dan kaedah mengenali mereka, di mana ulama ini dari segi bahasanya mereka seseorang yang mempunyai ilmu, mempunyai kriteria yang sama dengan Nabi,
mempunyai fungsi dan tugas yang sangat penting, di mana mereka ni membimbing, memberi panduan kepada kita supaya menuju ke arah jalan yang benar. Kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Antara kekuatannya mempunyai abstrak yang jelas, di mana penulis telah dengan hanya membaca abstrak yang ditulis oleh penulis, kita dah faham apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Dan kekuatan yang kedua, setiap hujah ditampilkan dengan rujukan, di mana rujukannya terlalu banyak. Penulis membawa rujukan yang sangat banyak. Kelemahannya, sasaran pembaca yang terhad, di mana artikel ini hanyalah menceritakan tentang ulama, dan di mana lebih kepada orang yang berpengajian Islam, yang tak terbuka lah. Jadi sumbangannya memberi pendedahan tentang definisi ulama dan intelektual. Ulasan terhadap artikel, orang yang berintelektual bukanlah ulama, dan definisi antara ulama dan intelektual mungkin adalah sama dari segi bahasa, namun berbeza dari segi istilah. Impak penulisan artikel kepada pembaca, kepada saya, yang pertama menambahkan ilmu pengetahuan, dan yang kedua mengembangkan minda dan mengasahkan otak. Maklumat baru yang diperolehi, makna pengertian definisi konsep ulama, definisi intelektual dari sudut bahasa dan istilah, persamaan dan perbezaan ulama dan intelektual. Antara cadangan untuk penulis, di mana penulis perlu mengkaji dengan lebih dalam tentang konsep ulama yang berkaitan dengan ciri-ciri ulama, keistimewaan ulama dan kedudukan ulama. Ciri-ciri ulama, keistimewaan dan kedudukan ni penulis tak sertakan dalam artikel tersebut. Jadi ini antara cadangan saya lah. Dan penulis juga boleh mengembangkan lagi skop perbincangan mengenai hubung kaitan antara ulama dan sains. Sekadar itu sahaja daripada saya. Terima kasih.